Dia siap boleh claim. Dia kata GISB sebenarnya bayar cukai, dia cakap. Dekat bawah tu penyokong-penyokong PAK bertepuk tangan, berbagai. Saya kata diorang ni bodoh sangat ke? Ataupun macam mana? Takkanlah kita yang nama parti Islam ni nak lawan 6 fatwa. Mana Islam kita dekat sini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, selamat malam Ustaz. Saya baru ternampak semalam petang lah apa VTT daripada Tun Faisal. Apa dia lagi? Kalau tak silap saya, dia buat ceramah dekat Negeri Sembilan lah Ustaz. Negeri Sembilan? Dia dah senaraikan. Dia masuk tahun Ustaz sekali dalam senarai Wahabi. Ya, Wahabi lah. Ciri-ciri Wahabi dah. Tak boleh pergi dia syok lah. Dia tengah duduk syok, dia pening. Dia tak nak jawab, dia kata kita Wahabi ya. Itulah. Saya tengok orang-orang politik yang... Dia tak tahu ke kita dah senaraikan dia dalam termasuk salah seorang daripada Mangkuk Hayun. Lagi satu Ustaz, dia siap boleh claim. Dia kata GISB sebenarnya bayar cukai, dia cakap. Saya ada bukti, dia kata. Saya kata betul ke tak betul ini? Janganlah, yang saya lagi heran Ustaz, dekat bawah tu penyokong-penyokong PAK bertepuk tangan, berbagai. Saya kata diorang ni bodoh sangat ke? Ataupun macam mana? Ataupun tak ada langsung ke? Dia ceramah dekat markas ke? Saya tak pasti kat markas kat mana, tapi dekat Negeri Sembilan ada sebut masa tu. BTT dia lah saya tengok. Yang saya tengok sekarang ni, okey Ustaz nilai sendiri lah. Okey, kalau kita bab ni bukan bab politik tau. Ini bab akidah dan bab penganiayaan manusia, apa perdagangan manusia, kezaliman kan. Sepatutnya saya tengok kalau kata orang PAS ni, kalau betul-betul dia tu apa pembawa wadah Islam, benda ni patut disokong atau ditentang sekali benda-benda kezaliman macam ni. Dia nombor satu patutnya. Tapi hari ni Ustaz, apa pun kerajaan buat semua tak kena. Jadi pembangkang. Ini bukan isu politik. Tapi kita faham lah Tun Faisal tu siapa. Dia tu orang bersatu yang menagihkan simpati daripada PAS. Dia tak ada apa-apa kan. Bersatu pun tak ada orang sebenarnya. Dia pun dulu UMNO ke. Saya nasihat ketua PAS saya ni, saya memang ahli PAS lagi lah, tapi bukan PAS macam sekarang lah. Saya nasihatkan ahli PAS saya ni, janganlah jadi macam, orang kata apa, segala bahan buangan orang kau ambil. And then orang tu kata apa, kau akan angkat. Jadi orang kita akan menunjukkan lagi kita ni bodoh tau. Orang kenal dia siapa, orang tahu background dia macam mana. Tapi disebabkan kau tak bersetuju dengan kerajaan hari ni, siapa datang pun kau terima, walaupun untuk tipu pun kau angguk juga. Jadi benda tu lagi menambah memburukkan lagi nama parti politik kita ni. Nampak kita ni memang betul-betul taksub. Sorry tu saya lah, kalau orang kata kau ni betul-betul walaon lah, sebab kau tak ada fikir. Betul tak? Betul. Bagi saya tak sepatutlah kita kalau betul-betul berwadah Islam, bawa perjuangan Islam ni mementingkan macam Ustaz kata, macam Ustaz punya moto Ustaz punya siaran ni lah, memandaikan umat kan. Kalau Islam, nampak bodoh pun dah bukan Islam dah. Tapi dia ni cara kena tipu terang-terang, siang-siang hari kena tipu pun masih dia angguk-angguk dia ya. Kadang-kadang dalam live dia, sorry saya ada masuk live dia tengah ceramah tu lah. Saya komen sikit Ustaz, memang komen saya nakal lah. Saya tulis, Tun Faisal, Ustaz Isyabuddin jemput engkau naik kotak dia. Kena mute Ustaz. Kena mute. Dia pun moderator mute saya terus. Ajak pergi dekat room Wahabi. Memang Tun Faisal. Dunia sekarang tahun ni tahun 2024. Maksud kita berhujah. Kadang kita dalam room pun boleh berhujah, berdepan boleh berhujah. Maksud dalam room ni kadang kita kena marah, kena maki, itu biasalah kan. Tak semestinya kita betul tak? Jadi kalau katakan seorang nak angkat diri sebagai pemimpin ataupun lebih dikenal sebagai ketua penerangan Parti Bersatu Malaysia, kalau masuk room kau takut, apa gunanya? Low class orang cakap kan. Kalau berani ada hujah, fakta kau tu betul, datang. Ini bila sebut macam tu pun dah kena mute. Macam mana lah nak berjuang ni. Jadi Ustaz, saya rasa yelah kadang-kadang tapi kita kena letak sungguh lah. Pada saya macam tu lah, tuan pun ahli PAS juga kan. Tapi ini bukanlah approach daripada kita kata apa, intipati orang PAS. Saya yakin majoriti orang PAS sangat sedih dengan isu ni apabila bahkan Datuk Taki macam backup JSBH sebelum ni. Sangat kecil hati sebab patutnya orang PAS, Parti Islam Se-Malaysia, nama pun Parti Islam Se-Malaysia, sekarang ni ada 6 fatwa berkaitan tentang GISB. 6 fatwa berkaitan tentang GISB. Takkanlah kita yang nama Parti Islam ni nak lawan 6 fatwa. Mana Islam kita dekat sini? Betul. Tapi saya tengok Ustaz, saya nampak sendiri daripada family sendiri pun macam tu, orang kawan-kawan kita dalam PAS pun macam tu. Dia apa tahu Ustaz? Kalau geng aku
kata itu kau betul apa aku hentam kau juga. Aduh. Kalau geng aku salah, tak kira aku tetap backing geng aku juga. Ini asabiah. Itulah, saya kata ini asabiah ni, tak betul. Dia pusing saya pula, dia kata asabiah tu bukan sebab bangsa. Bangsa kita saya patut kata bukan, asabiah ni bukan bangsa, asabiah ni kumpulan. So apa, gerakan dalam kumpulan kau, dulu kau gerakan Saman Hudud kau marah, bila gerakan masuk dalam kau, Hudud dah senyap. Macam mana? Betul. Gerakan dah taik ke apa Saman Hudud dengan PAS tu? Tak taik lagi sampai sekarang. Senyap. Itu saya tak tahu lah. Dia sanggup cabar, dia pergi Kelantan dulu. Ustaz ingat tak dia pergi Kelantan? Taki pun sebut, kita tangguh sementara. Dia lain macam. Saya zaman tu saya semangat lah, saya walaun zaman tu Ustaz. Tapi bila nampak pembodohan ni kan, kata tipu lah semua ni. Aku dah tertipu sebenarnya ni. Tapi saya memang tak setujulah cara gitu kan. Cuma saya nampak Ustaz punya cara pencerahan saya tengok bagus lah. Maksudnya banyak orang akan nampak. Lagi satu Ustaz, semalam tadi saya jumpa satu BTT anak Asy'ari. Saya tak panggil Ustaz lah, sorry lah saya tak panggil Ustaz. Sebab apa dia memang saya tak layak bagi dia panggil Ustaz lah. Sama dengan satu orang penceramah tu, dia kata Sahih Buhari tu boleh letak dalam rumah tak kata bakau, pergi tak masuk, kata presiden. Saya pun tak anggap dia Ustaz. Saya rasa itu bomoh. So apa, ini benda yang membodohkan umat kan. Lagi satu Ustaz, yang saya kata tadi anak Asy'ari sebut kita dah tak ikut lah apa aurat Muhammadiyah tu lah. Kaulah. Saya rasa dia tipu lah Ustaz. Memang dia tipu lah. Memang dia tipu. Fatwa keluar dah. Dan fatwa setiap negeri yang keluarkan fatwa tentang kesesatan JSBH, semua sebut mereka ni amalkan aurat Muhammadiyah. Betul. Lagi tu Ustaz tengok tak yang baru dia orang kena serbuah itu kan, dia orang siap tanam dalam tepi sungai dekat Kelantan tu lah. Kalau kau tak buat salah, kalau kau tak ada amalan benda tu lagi, kenapa kau mesti simpan buku tu? Dan kenapa bila kena serbu kau sorok dalam sungai? Apa tanam dalam sungai tu? Kalau kita orang yang macam saya dia, orang bawah lah, orang Barahain ni, kita pun boleh berjangka ni kalau tak salah kenapa kau buat begitu kan? Bila dia buat BTT yang saya lagi saya kesian, lagi saya pelik, ada orang yang menyokong. Itu yang saya kata macam mana Macam mana kau fikir jadi benda-benda yang macam ni pun kau boleh nampak macam orang kata menipu di siang hari lah. Kau masih boleh tertipu. Jadi memang malang lah bagi saya siapa yang masih kata ini apa ekonomi Islam, ekonomi Melayu lah, apa bagai dah lah mak bodohnya. Tak tahu lah Ustaz cakap macam mana. Wallahualam Ustaz. Tapi Ustaz saya harap Ustaz teruskanlah, jangan walaupun Ustaz akan sama master nanti Ustaz. Jangan berhentilah Ustaz. InsyaAllah. Doakan insyaAllah. Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sahabat kita sebut bagus pasal isu ni. Saya yakin bahawa ramai kawan-kawan kita daripada kalangan orang PAS, mereka ni tahu pun. Tapi sedih juga bila sebut macam ni. Memang orang PAS dia kena palit sikit. Sebab Datuk Taki sebut, Datuk Taki ni, Taki Udin ni, dia ni orang PAS. Kemudian dia nak mewakili PN. Bila dia sebut PN, sebenarnya masalah banyak ni pada Bersatu. Tapi bila Bersatu tu pun saya nak cari siapa. Tak tahu, tak nampak orang lain duk nampak tu Faisal Betul tak? Tapi kemudian dia orang nak menguatkan ni tu PN semua kena. Padahal dibayangkan macam mana satu kumpulan parti politik yang dijangkakan berkemungkinan pada pilihan raya akan datang dia akan menguasai kerajaan. Dia nak berhadapan dengan isu JSB, dia memberikan sokongan kepada JSB tanpa dia melihat konteks JSB dengan sebenar. Dia beri sokongan sehingga kita tahu bila dia sebut tentang dia pertikaikan isu SOSMA, dia pertikaikan isu tangkapan, dia pertikaikan mengapa berlaku masif tangkapan dan seumpama dengannya. Kita tahu bahawa ini bukan sekadar ucapan untuk memberikan kenyataan bahawa mereka tidak bersama ataupun mereka bersetuju tentang kesesatan, tetapi mereka nak memberikan sokongan kepada geng-geng JSB. Itu saja sebab pihak kerajaan gunakan landasan undang-undang. SOSMA, contohlah orang kata SOSMA. Apa dah teruk pakai SOSMA contoh. Pun begitu, SOSMA tetap wujud sebagai satu undang-undang yang berada dalam negara berdaulat kita. Jadi kalau pihak kerajaan menggunakan SOSMA pada sesuatu perkara yang memberikan ancaman kepada negara kita, maka tidak menjadi masalah. Cuma saya yakin dan percaya kumpulan pemimpin-pemimpin PN ni, saya sebenarnya malu nak sebut bahawa ini mewakili Perikatan Nasional. Sebab dia sebut Perikatan Nasional, dia melibatkan ahli-ahli yang tak tahu apa-apa ni. Tapi tak apalah, pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional sekurang-kurangnya yang bangkit pada sidang parlimen, mereka tak rasa bahawa GISB ini berikan ancaman kepada negara. 6 fatwa dah keluar.
Mereka masih lagi tak rasa GISB ni beri ancaman kepada negara. Fatwa ni pula bukan sebut tentang akidah saja. Bukan sebut bahawa mereka sesat saja. Tetapi mereka sebut kesesatan daripada sudut akidah, kesesatan daripada sudut syariat. Syariat ni apa? Syariat ni adalah apa yang kita lakukan. Dalam sudut ekonomi disebutkan di situ. Tak ada bagi upah. Ini adalah ancaman kepada syariat. Tapi orang ni, pemimpin-pemimpin ni, mereka tak nampak benda ni. Mereka masih nampak, oh mereka ni ajaran sesat. Hampa nak kena tahu, dulu zaman Mahathir Mohamad yang menjadi penasihat Perikatan Nasional, zaman dia pakai ISA. Tahanan tanpa bicara terus. Ini tahanan 28 hari dan wajib masuk mahkamah. Ialah mungkin ada orang sokong tak sokong tentang Susma ni. Pun begitu, ia adalah satu undang-undang yang wujud dalam negara kita. Wujud sebagai satu undang-undang yang boleh diguna pakai. Kalau kita tak rasa ini sebagai satu ancaman, diorang bukan ada kat Malaysia saja tau. Mereka ada tentera-tentera mereka di luar. Mereka ada tentera-tentera mereka daripada Indonesia yang boleh datang ke Malaysia dan boleh buat apa saja yang mereka nak. Mereka telah meletakkan ketaksuban kepada pemimpin. Sehingga pemimpin suruh mereka buat apa? Buat. Bayar gaji tak bayar pun. Dan mereka rasa benda tu betul. Bayangkan sekiranya mereka dapat arahan. Dan ini bukan satu perkara yang mustahil untuk dilakukan oleh geng-geng GSB. Dan juga pemimpin mereka yang rasa tertekan. Berikan arahan untuk orang daripada luar negara yang telah dipersiapkan datang ke tempat kita. Berikan ancaman kepada kita. Buat keganasan di tempat kita. Adakah itu perkara yang mustahil? Tidak. Apa persentage di situ? Kecil ataupun besar? Besar. Bagaimana satu parti politik yang ada potensi untuk menjadi kerajaan pada masa akan datang tidak merasa ini sebagai satu ancaman? Bukan kita tangkap seorang. Bukan kita tangkap 2 orang, 3 orang. Tidak. Ini melibatkan satu kumpulan yang besar. Jemaah yang besar. Bukan 1-2 orang. Bahaya. Tu fatwa keluar tu. Dipertimbangkan hal tu. Jadi ahli-ahli politik, parti-parti Islam ni, tolong nilaikan semula. Kalau orang nak kata kami akan menyokong setiap orang yang dizalimi walaupun mereka itu adalah orang yang bersalah dalam isu lain. Itu mungkin kita boleh sebut. Tetapi bila waktu kita sebut, kita kena tahu. Takkan sekarang ni dalam keadaan polis sedang bekerja bersungguh-sungguh, kita sebutkan perkara ini. Tak cantik. Tak cantik lah, tak cerdik. Dalam bahasa Arab Al-Quran, ada 14 dhamir. Alamak Ustaz, dhamir itu benda apa? Dalam sistem Al-Furqan, saya jelaskan dhamir itu ialah ganti nama diri. Contoh ganti nama diri, apa dia? Aku, dia, mereka, kami, kamu dan lain-lain lah. Ya? Dalam bahasa Melayu ni tuan-tuan, dia ada lebih lagi 14 dhamir dari selatan Malaysia sampailah utara tuan-tuan. Contoh dia apa? Ese, ekau, dio. Kalau di Perak kita ada apa? Dema, teman, awak kan. Kalau utara apa? Cek, depa, hampa. Semua tuan-tuan. Jangan khawatir tuan-tuan. Kalau ada 100 pun ganti nama diri dalam bahasa tu, ia akan terbahagi kepada 3 jenis saja. Jenis pertama, orang yang sedang bercakap. Contoh dia apa? Aku, saya, Patik, Eden. Boleh. Kalau ganti nama diri kedua ialah orang yang ada kat depan kita. Awak, koma, kamu. Kan? Kalau ganti nama diri ketiga pula, orang yang kita ngumpat dia. Dia, mereka, beliau kan. Tu orang ganti nama diri ketiga. Dalam Al-Quran ni tuan-tuan, ada ganti nama yang tersembunyi, tidak ditulis. Dan ada ganti nama yang ditulis dalam ayat tu. Saya jelaskan dengan teknik yang paling mudah untuk tuan-tuan faham. Jom kita belajar bahasa Arab Al-Quran guna video sistem Al-Furqan tuan-tuan ni. Sonang bona.